Ini bab empat rakaat sebelum zuhur dan selepasnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anbasah bin Abi Sufyan, katanya Ummu Habibah isteri Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, haram dia kepada neraka. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ala bin Al-Harith dan Sulaiman bin Musa daripada Makhul dengan isnadnya sama seperti yang telah tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Ayyub daripada Nabi SAW, katanya 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada padanya salam. Dibuka kerananya pintu-pintu langit. Abu Dawud berkata, saya mendapat tahu daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata, kalau saya nak meriwayatkan hadis daripada Ubaidah, apa-apa hadis daripada Ubaidah, tentu saya meriwayatkan hadis ini daripadanya. Abu Dawud berkata Ubaidah dhaif. Abu Dawud berkata Ibnu Minjab ialah saham. Ini bab sembahyang sebelum asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati ataupun Allah merahmati seseorang yang bersembahyang 4 rakaat sebelum asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bahawa Nabi SAW bersembahyang sebelum asar 2 rakaat. Bab salat ba'dal asr. Ini bab sembahyang selepas asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah telah mengutuskannya kepada Aisyah isteri Nabi SAW. Mereka berkata, kirim salam kami semua kepadanya dan tanya dia tentang 2 rakaat selepas asar. Katakan, kami mendapat tahu, kami diberitahu bahawa engkau ada mengerjakan kedua-duanya, 2 rakaat. Padahal kami mendapat tahu bahawa Rasulullah SAW telah melarang daripada 2 rakaat, yang selepas asar itu. Maka saya pun masuk menemuinya. Saya sampaikan kepadanya tujuan ataupun maksud mereka mengutuskan aku. Faqalat, Aisyah berkata, maka Aisyah berkata, sal Umma Salamah, tanyalah Umma Salamah. Aku pun keluar pula kepada mereka, yakni balik kepada mereka dan menceritakan kepada mereka tentang kata-katanya. Mereka pun menghantar aku pula kepada Ummi Salamah untuk membawa maksud yang sama seperti mana mereka telah mengutuskan saya kepada Aisyah. Ummu Salamah pun berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW melarang daripada 2 rakaat sembahyang sunat selepas asar itu. Kemudian saya nampak Nabi SAW mengerjakan kedua-duanya, mengerjakan sembahyang itu, yakni 2 rakaat. Adapun ketika dia mengerjakan 2 rakaat itu ialah bila dia selesai bersembahyang asar, dia pun masuk. Pada ketika itu ada beberapa orang perempuan daripada Bani Haram, iaitu dari kalangan Ansar, di sisi saya. Dia pun mengerjakan 2 rakaat itu, menunaikan 2 rakaat itu. Fa arsaltu ilaihil jariyah, kerananya saya menghantarkan seorang gadis kepadanya. Faqultu, dengan pesanan kepadanya supaya kamu berdirilah dekat Nabi SAW dan katakan kepadanya. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang daripada bersembahyang 2 rakaat ini.
Sekarang aku tengok engkau bersembahyang pula. Jika Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, maka kamu undurlah ke belakang. Qalat, perawi berkata, yakni Ummu Salamah, gadis itu pun melakukan seperti yang telah aku suruh tu. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya. Dengan itu mundurlah ke belakang gadis tadi. Bila Nabi SAW selesai, Nabi pun bersabda, wahai anak Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abi Umayyah, engkau telah bertanya tentang 2 rakaat selepas asar itu. Sebenarnya tadi beberapa orang daripada kabilah Abdul Qais datang kepadaku membawa berita tentang keislaman kaum mereka. Yani kaum mereka ada masuk Islam. Fashaghaluni 'anil rak'atain. Kerana itu mereka telah menyibukkan aku daripada mengerjakan. Yani mereka telah membuatkan aku tidak sempat untuk menunaikan 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat itulah ini. 2 rakaat selepas zuhur itulah ni yang aku kerjakan ini. Ini bab orang yang membenarkan sembahyang 2 rakaat selepas asar itu jika matahari masih lagi cerah ataupun tinggi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali bahawa Nabi SAW melarang daripada bersembahyang selepas asar kecuali pada ketika matahari masih lagi tinggi ataupun cerah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah SAW bersembahyang selepas setiap sembahyang fardu 2 rakaat kecuali fajar dan asar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya beberapa orang yang disenangi telah bersaksi di hadapan saya, termasuk antara mereka itu Umar bin Al-Khattab, dan yang paling menyenangkan saya antara mereka itu ialah Umar, bahawa Nabi SAW, mereka bersaksi bahawa Nabi SAW telah bersabda, la salata ba'da salati subhi, tidak ada sembahyang selepas sembahyang subuh sehingga atau sampai matahari terbit, dan tidak ada sembahyang selepas sembahyang asar sehingga matahari terbenam ataupun sampai matahari jatuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Abasah As-Sulami, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bilakah waktu malam yang paling didengari Allah, yakni doa-doa ataupun permintaan pada waktu itu? Qala, Nabi SAW bersabda, yaitu di hujung malam. Engkau bersembahyanglah sebanyak yang engkau mahu, kerana sembahyang pada ketika itu disaksikan dan dicatat, sehingga engkau bersembahyang subuh, kemudian berhentilah sehingga matahari terbit. Lalu naik kadar satu lembing, kadar sepanjang satu lembing ataupun 2 lembing ataupun tombak. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, kerana matahari itu naik di antara 2 tanduk syaitan. Dan orang-orang kafir bersembahyang kepadanya, yakni pada ketika itulah menyembah matahari. Thumma salli ma syi'ta, kemudian kau bersembahyanglah apa yang kau mahu ataupun sebanyak yang kau suka, kerana sembahyang itu disaksikan dan dicatat, sehinggalah